Inilah jalinan yang kita harapkan sebenarnya kan, kalau kita ada mungkin sedikit pendapatan lebih, ada barang-barang yang mungkin yang bagus tapi kita tak guna, kita beri kepada orang yang mungkin memerlukannya daripada kita buang kan. Kerana dalam bahagian rezeki kita juga adalah milik orang lain. Betul. Dan program Turun Padang ni sebenarnya satu usaha yang patut kita beri pujian. Dan bercakap mengenai program Turun Padang, seperti yang kita janjikan pada awal program tadi, hari ini kita menerima kunjungan khas daripada seorang figura hebat, seorang pemimpin yang disenangi ramai, disayangi rakyat, yang juga mempunyai followers di Facebook 62,000 lebih. Sempat tengok saya sempat tengok Facebook beliau. Kita nak mengucapkan selamat datang kepada yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Besar Perak. Assalamualaikum Datuk Seri. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Seri. Alhamdulillah. Itulah tadi tanya Datuk Seri baru sampai daripada Perak ke? Katanya penuh program 3 hari ni. Dah penuh program 2 hari dah. 2 hari dah kat sini. Alhamdulillah. Baik. Datuk Seri, terima kasih sekali lagi sudi bersama kami di studio SPM. Bila kita letak tajuk tengok rakyat didekati atau syok sendiri, Turun Padang saja je kita buat sikit. Bagus. Soalan-soalan begitu sebenarnya bagus. Sebab bila kita saya suka soalan-soalan gitu. Kan? Bila kita sebut Turun Padang ni, kadang-kadang stigma masyarakat oh nak pilihan raya lah ni, baru nak turun. Itu kita tak boleh nafi Datuk Seri. Memang kalau kata orang Perak ni memang benar. Jadi itulah yang ditanggapi biasanya. Tapi alhamdulillah macam program kita Turun Padang berada di lapangan, atau kita panggil program pemukiman ini, kita tak mulakan waktu nak pilihan raya. Alhamdulillah rakyat negeri Perak mereka tahu pendekatan saya dan rakan-rakan. Kita turun sepanjang masa sejak tahun 2009 sampailah 2013. Sebab tu habis pilihan raya saya teruskan, dan kali ini merupakan dah pusingan keberapa dah. Saya pergi ke setiap kawasan, masuk ke setiap daerah. Kalau dulu kita pergi ke setiap parlimen, lepas tu kita pergi ke setiap DUN. Kali ini kita pergi ke setiap parlimen. Saya tinggal 5 hari, daripada dulunya 2 hari, lepas tu naik round kedua, saya naik pula 3 hari. Lepas round ketiga saya naik sampai ke ini gambar-gambar dia sendiri. Itu dia. Jadi jumpa dengan sekalian rakyat. Kita berada di lapangan. Itu dia. Itu antara program-program yang kita buatlah sampai Turun Padang. Kita bercakap tentang umpamanya soal-soal yang menyentuh rakyat. Soal sampah, kita bercakap dengan sampah. Jadi pemimpin kena tunjuk. Sampah. Ini antara program yang dikatakan yang mendapat respon lebih daripada 560,000. Sebab ianya dianggap antara program yang agak kontroversi juga, sebab pembangkang DAP dia membantah cara saya pergi. Dia kata kita bayar Menteri Besar bukan suruh kutip sampah katanya. Tapi saya fahamlah maknanya ia lebih kepada tujuan politik, sebab saya melakukan begitu setelah menyentuh dia punya perkara, iaitu kawasan-kawasannya apa semua. Ini kita buat umpamanya di Ipoh dulu. Jadi kita buat bekerja bersama dengan rakyat, bersama dengan staf-staf kita. Jadi kita tunjukkan teladan, dan alhamdulillah hari ini Perak yang baru-baru ini pun dianggap negeri kedua terbersih di Malaysia. Alhamdulillah. Kita akan teruskan. Kita tak berhenti di situ saja. Jadi maknanya kita menunjukkan teladan daripada kita duduk cakap je kan. Betul, saya sempat tengok video Datuk Seri mengutip sampah bersama pekerja demi memastikan negeri Perak bersih. Tapi nak tahu juga apa yang membuatkan Datuk Seri terus meletakkan diri di hati rakyat. Saya mengambil pendekatan yang simple. Saya tidak mengambil pendekatan yang terlalu berprotokol dengan rakyat. Mungkin oleh kerana latar belakang saya, kerana saya bukan datang daripada keluarga-keluarga yang hebat apa semua. Saya datang keluarga nelayan, hidup dalam keadaan biasa, rakyat biasa. Jadi benda itu tidak kekok bagi saya. Jadi sebab benda perkara-perkara ini dia tak boleh dibuat-buat biasanya. Walaupun kita cuba untuk buat, bagus ada pemimpin yang cuba buat benda-benda yang baik ini, saya galakkan. Tapi bagi saya merasakan bahawa rakyat di luar sana perlukan contoh dan sebagainya, dan saya cuba yang terbaik. Jadi saya tak suka nak berlakon-lakon. Umpamanya bila program-program Turun Padang atau ada pemukiman dengan rakyat apa semua, saya tengok ni. Wow. Nanti yang ini dia turun, dia tangkap itik tu. Dia tolak saya di dalam sawah. Dia berkata MB kena main bola di dalam sawah, ngejual itik dan sebagainya. Saya sama dengan rakyat biasa.
Ni program di waktu di Parit, di kawasan Bendang. Memang kehidupan orang-orang Bendang. Kita sama. Jadi mereka pun agak selesa. Umpamanya ni pergi melawat kawasan-kawasan di kampung tu. Walaupun yang buat roti canai contoh tu salah satu tempat yang saya pergi, saya ingat lagi tu. Walaupun dia berbeza fahaman politik dengan kita, dengan saya. Tetapi bila bab itu dia kita letak tepi. Dia memang cukup mesra. Begitulah juga di kalangan rakyat keseluruhannya. Tapi itulah Datuk Seri, kadang-kadang kan bila kita sebut orang kata perkataan turun padang ni, kadang-kadang kita kena ada satu majlis memberi peruntukan sebagai contoh. Sedangkan bagi rakyat turun bertemu pegang bahu pun dia punya lekat di hati, itu lain Datuk Seri. Ya, saya itu Syaril. Bagi kita mengambil pendekatan ini, biasanya kita nak bila pemimpin kita bawa rakyat datang untuk jumpa dengan kita. Okey, tak apa, boleh kita buat program itu, tetapi saya lebih selesa. Kita turun berjumpa dengan rakyat. Apa kesalahannya kita jumpa mereka, buat mereka baik di gerai, baik di mana sajalah. Orang kata dan di dalam pelbagai kelompok, suasana dan sebagainya. Jadi sementara kita mungkin ada program-program besar yang kita jemput rakyat berkumpul, tetapi dalam masa yang sama, yang paling efektif juga ialah kita berada bersama dengan, pergi cari mereka, jumpa mereka. Saya tak perlukan puluhan ribu rakyat untuk datang. Yang paling penting ialah saya berada di kawasan yang berkenaan, berjumpa dengan rakyat. Apabila saya pergi ke kampung atau mukim tersebut, saya turun. Walaupun mungkin ada yang datang di waktu itu adalah 20-30 orang, 50 orang. Bagi saya itu lebih genuine dari segi mereka datang. Itu mereka tidak disuruh, mereka nak dengar Menteri Besar datang dan sebagainya, kemesraan mereka. Malah dalam konteks ini banyaknya yang terasa tu sebab saya datang dalam keadaan begitu. Jadi masing-masing ada yang nak masak, dia suruh juga makan. Waktu badan naik. Okey lagi. Okey, tengok ni salah beberapa program lah yang kita tunjukkan ini makan nasi kita ambil kesempatan, biasanya kita makan nasi bersama dengan dia. Kita letakkan kepada mereka ini umpamanya program-program lepas subuh kita, dan ini program-program sama. Okey, Datuk Seri. Baik. Satu lagi Datuk Seri, kadang-kadang ada juga yang saya banyak baca komen-komen orang ramai dekat Facebook pemimpin-pemimpin kita ni. Ada juga yang menyebut kebanyakan pemimpin susah nak turun sebab malas nak menjawab isu-isu yang ditanya. Jadi saya nak tanya pengalaman Datuk Seri lah, bila turun padang ni ada yang bertanya soalan-soalan. Memang ada. Ya, kita tidak boleh elak ya. Tak boleh elak. Apabila kita berhadapan dengan rakyat dan suasana begitu, rakyat akan meluahkan. Yang memberikan pandangan ataupun menceritakan kisahnya, permasalahan dia, kehidupan dia seharian yang memerlukan perhatian kita. Memang di peringkat awal tu agak di kalangan kaki tangan umpamanya dia agak kekok. Saya ambil contoh umpamanya di kalangan DO ataupun pegawai daerah, dan juga kerana kaedah itu agak berlainan sedikit berbanding dengan sebelum ini. Kerana dulunya kalau mereka ada masalah, kena pergi jumpa, tunggu untuk jumpa dengan DO, jumpa dengan ADO dan sebagainya. Yang sekarang ini mereka berjumpa dengan bos nombor satu terus. Straight terus, cakap terus. Peringkat awal saya mengaku bahawa itu satu budaya baru yang saya bawa. Ada masalah juga di kalangan pentadbir untuk berhadapan dengan suasana itu. Kerana permasalahan dia ditanya, dibuka secara begitu kan, secara terus. Jadi, boleh. Tapi saya juga bagi tahu dengan kaki tangan, tak apa, jangan kita rasa takut ataupun tak selesa, tak apa, it's okay, tak apa. Ini saya baru biar kita dengan cara ini, bagi saya lebih cepat, lebih pantas kita dapat selesaikan. Mungkin ada masalah-masalah yang begitu lama sekali yang tak boleh selesaikan, dan kadang-kadang bila kita turun, kita berada di bawah, baru kita tahu. Betul, banyaklah mereka cerita. Baru kita dapat tengok masalah. Masalah yang sebegini punya besar yang lama, yang sebenarnya hanya boleh diselesaikan dalam tempoh di situ juga. Semua proses sebelum ni mungkin panjang. Sebab tu saya menggunakan kaedah simple ya. Dia kata 3P. P ni ya. Ataupun bahasa Inggeris dia panggil F, atau 3P. P yang pertama saya kata
Padang, turun Padang. Turun Padang. Yang Okey. kedua, bila kita turun Padang, kita ada satu lagi prinsip, iaitu P yang kedua, perasaan. Perasaan. Kita turun Padang, kita tengok dengan mata kepala kita sendiri, tengok permasalahan rakyat. Kita bukan hanya duduk di dalam pejabat-pejabat kita, hanya menerima, mencerita dan melalui telefon dan sebagainya. Sebab itu tidak akan memberikan orang kata perasaan atau empati, empati dalam diri kita. Sebab kita tidak melihat, tidak mendengar. Kita hanya menerima cerita-cerita itu. Jadi penghayatan itu tidak ada. Jadi bila kita ada penghayatan, bila kita turun ke Padang, baru kita tengok orang cerita contohnya ini bendera. Kan? Kita dengar orang cerita bendera Malaysia ni, dan depan saya ni lah bendera. Bila kita turun, saya datang turun tengok, oh macam ni benderanya. Macam ni dipasangnya, macam ni bentuknya. Dan kemudian masuklah yang ketiga, iaitu penyelesaian. Bila kita datang dengar cerita orang kampung tak ada, kata kelubungnya, tiap kali banjir bila hujan pakai hairnya kita orang Perak. Pakai hair. Jadi macam mana nak selesaikan? Panggil jabatan kata batuk memang ada masalah. Tapi kena ada perbelanjaan ini nak kena. Kita jom kita tengok. Kan? Bila kita pergi tengok baru kita tahu rupanya ini okey, how much? Kita tanya berapa yang boleh selesaikan, keadaannya berapa. Bila ada harga yang begini, okey, kita selesaikan berapa yang kita nak selesaikan. Boleh tak reducekan? Di situ juga kita dapat kesempatan untuk membuat perbandingan harga dan kita selesaikan terus. Ya. Masalah rumah rakyat, masalah kesusahan rakyat, ya, masalah ialah tanah yang tak selesai begitu lama sekali permohonan dan sebagainya. Alhamdulillah kita pergi baru kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Alhamdulillah menjawab betul soalan tu. Betul lah, memang menjawab padat dan tepat. Tapi nak tahu juga Datuk Seri, betul tak dengan satu kenyataan ni, Datuk Seri setuju atau tidak? Bila Menteri Besar turun Padang je, baru je masalah selesai. Tidak. Saya Alhamdulillah, saya tengok budaya yang kita wujudkan di negeri Perak ni bukan baru ya. Alhamdulillah sejak saya sudah jadi rupanya sudah 8 tahun lebih. Jadi Menteri Besar ya. Dan sebenarnya dia memberikan impak ya. Walaupun di peringkat awal ada yang mengatakan bila Menteri Besar atau bos turun baru selesai. Kalau selagi bos tak turun tak selesai. Tapi Alhamdulillah kerana proses engagement yang kita buat dan kita mewujudkan perasaan tim. Simple je saya kata. Saya kata ini bukan saya, bukan saya yang hebat, saudara-saudara semua ni, semua tim ni yang hebat. Ya, saya mungkin hanya ketua yang pegang steering, tapi yang melaksanakan ini semua. Dan saya lihat komitmen di kalangan kita semua, baik di peringkat kaki tangan kerajaan, baik di peringkat hulu, baik di peringkat ketua kampung dan juga di peringkat politik kita. Budaya baru yang kita bina. Jangan kita sombong, jangan kita angkuh, jangan kita rasakan bahawa kita yang hebat segalanya, ataupun kita tak ada satu perasaan untuk mendengar permasalahan rakyat. Kita buangkan itu, simple. Manusia akhirnya yang dia perlukan ialah komunikasi. Betul. Dan satu lagi Datuk Seri, kadang-kadang selain daripada turun bantuan setempat macam Datuk Seri cerita tadi, memperjelas isu juga ada satu tugas pemimpin. Sebab ledakan teknologi kini membuatkan rakyat di pelosok mana pun tahu isu. Dan bila kita tahu isu, mereka nak jawapan. Dan kalau kita tak bagi jawapan, mereka menganggap berita-berita palsu itu betul. Jadi tugas memperjelas isu juga Datuk Seri. Tidak dinafikan. Itu merupakan salah satu daripada perkara yang perlu kita perjelaskan. Kerana mau tidak mau kita hidup dalam satu persekitaran politik yang terbuka dalam konteks negara kita. Contoh ya, kita tidak boleh mengatakan bahawa orang ni tak boleh sebut itu, orang ni tak sebut. Tapi masalah besar yang kita hadapi sekarang ni dalam konteks media sosial ialah aliran fitnah yang begitu besar, ya, yang boleh bertukar ataupun disampaikan hanya dalam tempoh orang kata split second, orang putih kata split second dah sampai. So, kalau macam bentuk fitnah ada dan menjadi juga tanggungjawab kita untuk memperjelaskan cerita-cerita yang dicuba disebarkan oleh pihak tertentu dalam untuk diskredit, untuk memberikan tanggapan yang buruk kepada kerajaan itu sentiasa berlaku. Saya ambil contoh umpamanya, ada yang mengatakan bahawa negeri Perak ini negeri yang kedua termiskin. Ada yang mereka mainkan
ada yang mengatakan bahawa perbadanan menteri besar ni menteri besar punya. Jadi kepada orang rakyat biasa yang tidak mendapat maklumat yang jelas, mereka orang kata, oh tu dia menteri besar ni. Walhal perbadanan dia macam perbadanan orang kata apa Kementerian Keuangan, macam kita di setiap negeri, bukan di Perak aja, di setiap negeri, Selangor baik, Pulau Pinang baik, contohlah ya, negeri pembangkang lah, di Kelantan pun ada, semua negeri-negeri ditubuhkan dulu sejak tahun 50-an lagi sudah ditubuh. Tapi ada pihak yang tertentu yang mainkan, kerana saya hidupkan balik perbadanan menteri besar, negeri-negeri lain dah ada umpamanya, sebab nak menggerakkan ekonomi Perak. Jadi kita wujudkan balik perbadanan menteri besar, kita hidupkan balik. Tapi ada pihak yang mengatakan bahawa oh ini menteri besar punya, menteri besar paling kaya, menteri besar duduk ni kerana dia kontrol habis rata-rata diambilnya. Jadi rakyat yang bercakap di bawah jadi tidak mendapat apa benda tu, kata apa bendanya tu perbadanan menteri besar. Jadi kita terpaksa jelaskan. Oh bila saya turun ke bawah kata, oh gitu ke ceritanya tu. Kan? Jadi benda-benda yang simple tetapi disampaikan dengan tujuan itu. Ialah kadang-kadang orang ada yang suka mendengar cerita-cerita yang sensasi. Itu memang tabiat manusia. Dia suka mendengar cerita-cerita yang agak menarik-menarik. Kita nak tahu lagi. Jadi ini yang berlaku. Alhamdulillah kita mempunyai kesempatan dan masa yang sama menjelaskan. Ya, dan rakyat pun tahu dengan kaedah cara kita. Saya pun bila turun ke bawah, saya tidak suka untuk orang kata menceritakan keburukan orang dan sebagainya. Jadi gambaran yang melihat bila yang didengar, bila yang realiti, mereka tengok dua perkara yang berbeza. Jadi alhamdulillah kita mendidik perkara itu. Tapi kena rajinlah. Kena betul. Kena turun berterusan, bukan hanya waktu pilihan raya baru kita nak nampak muka kita. Jadi rakyat sekarang begitu peka kerana maklumat tu di hujung jari. Di depan orang kata dengan handphone kita je, smartphone yang kita ada. Jadi kita buat kerja ni, insya-Allah rakyat dapat membuat penilaian yang sebaik-baiknya pada kita. Baik-baik. Dan Datuk Seri juga terkenal dengan program pemukiman MB, dan Perak antara negeri yang terawal melaksanakan program pemukiman MB. Ya, pemukiman ini adalah merupakan cetusan idea kami, dan alhamdulillah saya memulakan program pemukiman itu, iaitu bagaimana sebuah kerajaan boleh berada di bawah. Ya, maksudnya berada di kawasan, sama ada baik di kampung dan sebagainya. Ya, macam mana kita meletakkan diri kita bersama dengan rakyat. Bagaimana kita merakyatkan diri kita juga sebagai pemimpin. Ya. Bagaimana kita bercakap kita adalah pemimpin, tapi kita juga adalah ingat bagaimana kita merakyatkan diri kita. Jadi alhamdulillah kita lakukan selama ini. Saya tidak mau mengatakan bahawa Perak adalah negeri yang pertama melakukan pemukiman ini, tapi kami meneruskan tradisi pemukiman ini, di mana saya dan ahli-ahli Exco dan ketua-ketua jabatan semuanya turun ke bawah. Berada di satu-satu kawasan. Umpamanya sekarang ini saya telah memulakan pusingan yang ke bawah. Berapa pusingan dah? Dah sejak tahun 2009 lah. Ya, mula-mula dulu saya mulakan dengan 2 hari duduk di satu kawasan. Lepas tu kita naikkan, pusingan kedua kita naikkan pula di setiap daerah. Kita duduk 3 hari. Sekarang ni kita duduk 5 hari. 5 hari setiap daerah? Duduk di setiap parlimen kita duduk, tengok kalau sekiranya daerah itu besar, kita pecah pada 2. 5 hari. Saya ambil contoh, kalau di kawasan dulu tu Darut Matang dan Selama. Saya kata kawasan ini besar. So kita pecahkan pada 2. Kita buat 5 hari yang pertama dulu, melibatkan kawasan Larut dan sebahagian kawasan Taiping. Lepas tu sebahagian di kawasan Taiping dan Bukit Gantang. Jadi kita pecahkan 2. Jadi 10 hari. Dia straight ke? Dia 5 hari. 5 hari tu straight. Oh, straight tu? Duduk di situ, tinggal di situ. Bermukim di situ. Kalau saya kena tinggal umpamanya di kawasan yang berkenaan, tak ada hotel, tak ada apa, tumpanglah, sama ada duduk di rumah kampung, di homestay ke, tumpang di rumah orang ramai. Itulah dan program yang pelbagai. Kena tidur di masjid lah. Kena dengan segala pelbagai aktiviti yang kita lakukan, melibatkan semua, baik dia golongan muda, baik golongan tua atau orang kampung, orang di mana saja. Ya, dengan pelbagai program yang kita buat, dan setiap program yang kita turun, umpamanya sekarang ini
saya baru habis saja 2 minggu yang sudah kita berada di Mualim, daerah baru. So jadi kita berada 5 hari dan kita telah melaksanakan 130 program. Wow. Bayangkan dalam tempoh 3 hari itu kita menggunakan pendekatan mana kita turun sama ahli exco mainkan peranan dia, Menteri Besar ini setiap daripada kita dan saya dan rakan-rakan. Jadi dikumpulkan semua program itu sebanyak 130 program. 3 hari. 5 hari. Oh, yang pertama itu 130. Jadi bayangkan kalau sebab di kawasan Mualim umpamanya dia ada kawasan orang asli. So saya kena naik kat sejam naik jumpa dengan kerana mereka ada sebahagian daripada rakyat. Oh ya, betul. Saya kena menyantuni dia turun jumpa semua peringkat masyarakat, baik Melayu, Cina, India, baik orang asli, baik yang duduk di bandar, baik yang duduk di kawasan perkampungan, baik orang muda dan sebagainya, TN50 dan sebagainya. Itu pemukiman yang penting kena duduk di situ, tak boleh balik. Kena duduk di situ. Okey, Datuk Seri bila berada di situ, apa antara isi hati rakyat yang sering kali diluahkan? Pelbagai sebenarnya, bergantung kepada daerah yang kita pergi atau kawasan yang kita pergi itu. Kerana biasanya apa yang disebutkan isu adalah isu yang tertumpu kepada permasalahan tempatan. Ada kawasan yang kita pergi ialah kawasannya latar belakangkan sosioekonomi dia yang berbeza. Iaitu dia berada di kawasan laut umpamanya, dan ada kawasan yang ada sawah. Jadi pada umumnya mungkin dia ada berkaitan dengan masalah tanahnya, masalah untuk tempat tinggalnya ataupun masalah rumah yang golongan miskin yang perlukan perhatian. Jadi pelbagai masalah yang dihadapi. Dan alhamdulillah berkat daripada usaha-usaha yang kita lakukan, kita dapat merasai bahawa permasalahan itu tidak terlalu rumit sebab kita sepanjang masa bersama dan mencari jalan untuk menyelesaikan. Dan saya rasa berbangga juga kerana semangat berpasukan yang kita bina itu sudah membudaya dalam kalangan kita semua, khususnya di kalangan kaki tangan awam. Saya tidak membezakan sama ada kaki tangan awam itu hanya seorang driver atau seorang pekerja am biasa. Kita kena appreciate. Saya selalu ambil contoh umpamanya orang yang bekerja, saya ambil contoh bila ada yang nak menerima tetamu kita, mereka duduk jaga dekat airport nak letakkan kapet dan sebagainya, memastikan itu pekerja-pekerjaan biasa. Pernahkah kita pergi sementara nak nanti pemimpin datang, kita pergi, saya yang umpamanya pergi salam kepada orang, tanya khabar macam mana polis, anggota keselamatan umpamanya, bila ditanya tengok mereka tengah duduk tunggu siapa tercacar untuk janji tunggu pemimpin datang umpamanya, pernahkah kita tanya pada dia atau pergi hulur tangan salam dengan mereka? Ini yang dipanggil sebagai sentuhan-sentuhan biasa harian, yang akan menyentuh hati dan perasaan setiap orang. Itu benda-benda kecil yang begini sebenarnya kadang-kadang kita lupa. Tapi itu menjadi sebahagian daripada kehidupan kami di negeri Perak, kaedah kita. Alhamdulillah. Benda kecil yang besar impaknya. Allah, setengah jam sekejap je rasa. Allah, banyak lagi nak tanya. Tapi lepas ni Datuk Seri akan berada di radio pula di Radio FM. Mungkin banyak lagi nak cerita kat sana. Cuma hujung-hujung ni mungkin orang Perak pun ramai yang menonton sekarang ni. Kalau Datuk Seri ada sesuatu yang nak kongsikan bersama rakyat Perak dan mungkin program pemukiman seterusnya yang mana mereka nak nantikan ni. Ya, saya rasa bangga dengan rakyat negeri Perak kita. Kerana rakyat secara keseluruhannya dapat bekerjasama, ada semangat hormat menghormati di antara sama kita. Yang paling penting ialah kita dapat meneruskan agenda ini untuk negeri Perak kita. Dan pemukiman selepas ini kita akan ada 3 tempat lagi. 3 tempat lagi. Yang belum ini. Mungkin kali ini akan 2 daerah yang kecil, iaitu Kampar dan Tapah ini kita akan combine. Manakala daerah yang terakhir ialah daerah saya sendiri. Tempat sendiri last sekali. Tempat sendiri lah. Sebab saya tidak mahu ada anggapan bahawa saya daripada Manjung, jadi buat di Manjung dulu. Saya kata biarlah. Saya harap orang Manjung
faham. Mohon maaf kalau sekiranya ada yang bertanya bila MV Bila tempat sendiri tapi ialah tempat sendiri kan saya balik selalu kan. Jadi yang paling penting kita juga, sebab saya adalah menteri besar kepada semua. Betul. Ya, seluruh rakyat negeri Perak ya. Dan begitu juga dengan rakyat negeri Perak yang berada di luar negeri Perak, macam di Lembah Kelang ni kan. Oh, ramai sekali orang Perak yang duduk di sini ya, dan saya alhamdulillah saya harap sokongan yang berterusan diberikan. Berilah, bantulah kita bersama-sama untuk kita bangunkan negeri Perak. Dan saya ucapkan terima kasih sebenarnya rakyat yang begitu mesra dan bersama dengan kita. Alhamdulillah. Kerana pemimpinnya begini yang sangat menyantuni rakyat. Tapi Datuk Seri, akhir sekali nak tahu juga dua perkara mengenai Datuk Seri yang orang ramai tak tahu. Sudah. Dua perkara. Suka makan pedas ke? Apa ke? Tapi Datuk Seri turun semua tempat orang tahu semua lah kot. Ya, dia orang tahu. Saya makan semua sebab di Perak ni alhamdulillah, kerana Perak merupakan negeri syurga makanan. Ya, betul. Syurga Tak makanan. dinafikan. Kalau ada makanan lautnya, ada makanan air tawar, orang kata makanan daratnya. Jadi saya boleh makan apa aja. Baik pedas, baik tak pedas, baik ikan laut, baik ikan air tawar. Sayur-sayur saya memang suka penggemar ulam-ulaman. Orang kampung. Saya orang kampung biasa je. Jadi anak kampung ni dia makan makanan yang biasa-biasa lah orang kampung. Okey Datuk Seri. Baik, terima kasih banyak Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir. Kalau penonton yang mungkin nak bersembang Datuk Seri, saya tak pasti, mungkin dekat radio nanti akan open call ke nak bersembang ke nanti. Dekat radio nanti jangan lupa lepas ni Datuk Seri akan berada di National FM. Okey, baik. Terima kasih sekali Datuk Seri. Terima kasih.